Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita meneruskan ibadah kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari yang ke-5 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, diberikan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini, Ramadan tahun ini sudah tentunya berbeza daripada Ramadan sebelum ini. Kalau kita lihat sebelum ini, kaum lelaki sibuk pergi ke masjid, bertarawih di sana, bertadarus di sana dan sebagainya. Tak kurang juga ahli keluarga bersama dengan ahli keluarga pergi berangkat ke masjid dan sebagainya. Tetapi pada tahun ini sedikit berbeza kerana tahun ini, Ramadan tahun ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit yang namanya wabak COVID-19. Maka pihak pemerintah telah meletakkan satu perintah bahawasanya semua kita kena berpuasa pada tahun ini dalam keadaan yang sedikit berbeza. Walaupun sememangnya misi, visi, matlamat Ramadan itu tetap sama. Apa misi dan visinya? Tidak lain tidak bukan yang Allah sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita pada tahun ini, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah sekalian, bertadarus di rumah, bertarawih pun di rumah. Maknanya kita kena ikut perintah kawalan pergerakan. Maka oleh sebab itu, di antara amalan yang paling terbaik untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan tidak lain tidak bukan ialah hendaklah kita membaca Al-Quran Karim. Kita membaca Al-Quran, kita bertadarus Al-Quran bersama dengan isteri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang paling terbaik di kalangan kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran. Bacalah Al-Quran, tadabburul Al-Quran, dampingilah Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kalian di yaumil mahsyar nanti, menjadi syafaat bagi kalian apabila kalian telah berada di alam kubur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, pastikan kita jangan tinggal Al-Quran. Tunjang Al-Quran, tunjang Ramadan adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hebatnya Ramadan, besarnya Ramadan kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hebatnya juga malam Lailatul Qadar, yang malam Al-Qadar. Nabi sebut man qama al-laila fi Ramadan, man qama al-laila fi qadri Ramadan. Barang sesiapa yang bangun pada malam Ramadan, atau barang sesiapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, pastikan Al-Quran sentiasa kita baca setiap hari. Insya-Allah, azam tuan-tuan dirahmati Allah, sekurang-kurangnya bagi mereka yang betul-betul ada kekuatan, ada maknanya kelebihan, bacalah sebanyak mungkin tuan-tuan rahmati Allah. Pastinya PKP ini waktu yang paling terbaik dan masa kita banyak untuk kita membaca Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang laju baca Quran, mungkin sudah masuk juzuk ke-10, juzuk ke-15, juzuk ke-20 dan sebagainya.
Tetapi dalam soal kita bertadarus berkeluarga, kita boleh lakukan sehari sekurang-kurangnya kita boleh dapatkan satu juzuk Al-Quran ya, satu hari satu juzuk Al-Quran. Tak susah tuan-tuan ya, satu juzuk Al-Quran bersamaan dengan 20 muka surat. Kalau kita bahagikan dengan solat fardu 5 waktu, sekurang-kurang setiap waktu kita hanya membaca 4 muka surat sahaja bagi personal. Kalau kita bertadarus macam ni ramai-ramai ya, kita boleh bahagi-bahagikan ya. Jadi kalau kita macam saya ada satu keluarga, anak-anak ada 4 orang boleh baca Quran ya, saya dan isteri, maknanya kami ada berenam ya. Jadi kita buat pembahagian satu waktu berapa muka surat? 7 muka surat ya. Jadi kami habiskan subuh 7 muka surat, zuhur nanti 7 muka surat, dah dapat 14, asar nanti habis satu juzuk. Kita cuma perlukan 3 waktu untuk kita selesaikan satu juzuk ya. Kemudian pada waktu malam selepas witir, lepas tarawih, mungkin kita boleh lagi tambah lagi satu juzuk ataupun setengah juzuk, ataupun bergantung kepada keadaan semasa kemampuan kita masing-masing. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati, diampuni Allah Ta'ala dan memperoleh derajat takwa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sekadar itu sudah sedikit. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'allakum tattaqun.